الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الحرية والاستقلال وبها يسهل لنا القيام بأركان الدين في الحال والمستقبل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sidang jemaat yang dikasihi, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dalam arti kata yang sebenar, kerana takwa itulah sebaik-baik bekalan untuk dipersembahkan kepada Allah. Berbahagialah mereka yang bertakwa kepadanya, kerana sesungguhnya kebahagiaan dan kejayaan hidup, sama ada di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat, adalah ditentukan oleh ketakwaan kita kepadanya. Alhamdulillah, kerana dengan izin Allah, negara kita Malaysia, tanah tumpah darah kita, telah pun merdeka dan dapat mengekali kemerdekaannya. 31 Ogos 2014 adalah tahun yang ke-57 negara kita merdeka dari cengkaman penjajah. Di kalangan kita berkemungkinan besar tidak dapat merasai, malah tidak dapat bayangkan betapa seksanya meneruskan hidup di bawah telunjuk penjajah. Apatah lagi penjajah yang menjajah negara kita adalah penjajah kafir. Tidak mampu kita bayangkan bagaimanakah nenek moyang kita seterusnya hari-hari gelap mereka dengan seribu satu kesengsaraan, susahnya untuk menuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama, susahnya menunaikan tuntutan wajib sebagai seorang muslim, seperti untuk bersolat, berpuasa dan sebagainya, dan susahnya mengadakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, berteraskan agama kita. Bukan hanya sengsaranya mereka menguruskan hidup, tetapi jiwa raga mereka sentiasa menjerit kepedihan. Seksanya menjadi seorang orang suruhan, menjadi hamba abdi di bumi sendiri. Sidang jemaat sekalian, sebenarnya nenek moyang kita sudah cukup derita. Hidup mereka sengsara. Hari-hari yang mereka lalui menjadi terlalu lama dan panjang, kerana terlalu banyak tindak tanduk penjajah yang menikam perasaan mereka, yang meragut keharmonian rumah tangga mereka, mengancam keselamatan kita yang merupakan anak-anak kesayangan mereka. Nenek moyang kita dengan 1001 kelemahan dan kemunduran terpaksa dengan mata layu, hati yang geram menyaksikan hasil bumi kita yang melimpah ruah dengan rakusnya diangkut keluar dari negara kita ke negara mereka. Nenek moyang kita hanya mampu menjadi penuntun bumi sendiri, menyaksikan hasil bumi kita diratah dengan tamak dan rakus. Hati nurani nenek moyang kita menjerit kepedihan. Siapa yang tidak tersedu menyaksikan orang asing yang kemas, berpakaian seragam, memegang rotan dengan engkuh, mengarah anak peribumi di bumi sendiri melakukan kerja-kerja di luar kemampuan mereka. Hati mana yang tidak merintih melihat orang asing lengkap berkenderaan bersenjata, mendera penduduk yang diperhambakan dengan beban tugas yang berat? Hati manakah tidak terasa pilu apabila melihat anak bangsa sendiri dipaksa memanjat pohon kelapa yang tinggi dengan letih lesu, sedangkan di bawahnya diugut dengan kejam, tersedia dengan mata lembing. Sidang jemaat sekalian, sekiranya kita mampu mengumpulkan pejuang-pejuang kemerdekaan masih hidup, kita minta mereka ceritakan
betapa sengsaranya kehidupan mereka di zaman penjajah. Mimbar ini yakin cerita-cerita duka yang berbaris-baris di dalam hati dan ingatan mereka tidak akan habis walaupun mengambil masa berminggu-minggu. Ingatlah, berbekalkan kesusahan, berbekalkan keperitan dan kesengsaraan, mereka telah bersemangat dan berani bangun menentang penjajah. Di kalangan mereka ada yang gugur tidak sempat mencapai nikmat yang mereka perjuangkan. Sebaliknya kita yang tidak keterlaluan sekiranya dikatakan sebagai generasi yang menikmati segala-gala nikmat hasil penat lelah dan kesengsaraan nenek moyang kita. Mimbar ini amat yakin mereka akan cukup bahagia di alam barzakh sekiranya kita sebagai anak cucu dan mungkin cicit kepada mereka mampu meneruskan pengisian kemerdekaan dengan aktiviti-aktiviti yang baik yang benar-benar membantu untuk mengekali kemerdekaan. Mereka akan amat berbahagia sekiranya aktiviti yang kita rancang dan laksanakan di atas bumi merdeka ini tidak bercanggah dengan nilai-nilai agama, kerana pahala amalan yang kita laksanakan insya-Allah akan sampai kepada mereka disebabkan mereka yang menyediakan suasana aman dapat kita suburkan dengan kerja-kerja kebajikan. Sebaliknya, aktiviti-aktiviti mungkar yang dirancang dan dilaksanakan akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang berkemungkinan kita akan dijajah semula setelah penjajah menjajah minda kita, menjajah hala tuju kita untuk memburu hiburan semata-mata dan menjajah cara kita bermasyarakat, cara kita mencari rezeki dan sebagainya, seakan-akan kita langsung tidak teringat dengan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam suratul An'am ayat 130 dan 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna 'ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Maksudnya, wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang menyampaikan kepada kamu ayat-ayat dan perintah-perintahku dan yang memberikan amaran kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari kiamat ini? Mereka menjawab, kami menjadi saksi mengaku akan kesalahan diri kami sendiri, iaitu mendustakan rasul-rasul itu, dan sebabnya ialah mereka telah diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan kerana itulah mereka menjadi saksi pada hari akhirat terhadap diri mereka sendiri bahawa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari apa yang telah disampaikan oleh rasul-rasul itu. Yang demikian kedatangan rasul-rasul itu ialah kerana Tuhannya tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya leka dan lalai. Sidang jemaat sekalian, jadikanlah kita rakyat dan generasi yang mengenang budi. Jadikanlah kita rakyat tidak buta semata hati. Jadi kita rakyat yang tahu arti terima kasih. Lebih jauh dari itu, marilah kita berazam untuk menjadi hamba Allah yang tahu bersyukur di atas nikmat kemerdekaan ini. Sesungguhnya rakyat yang bersyukur adalah rakyat yang sentiasa berazam, sama-sama merancang dan berperanan dalam apa juga sektor kejayaan untuk melaksanakan kebaikan, dan waktu yang sama akan berusaha menghindarkan kemaksiatan dan huru-hara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di bumi merdeka ini. Bermula dari sekarang tanpa lengah-lengah lagi, marilah kita sama-sama mengambil apa jua langkah agar diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, juga mereka yang di bawah tanggungjawab kita tidak menjadi pelupur kepada perkara yang dimurkai Allah dan boleh merosakkan keamanan bumi merdeka ini. Dengan itu kita
akan benar-benar menjadi rakyat yang berjiwa merdeka, menjadi hamba Allah yang benar-benar merdeka. Ingatlah, kemerdekaan hakiki ialah kemerdekaan dari belenggu dan hartawan dan tawanan dosa. Kerana perbuatan dosa mengundangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Zainuddin Ibnul Wardi Al-Khindi telah berpesan kepada anaknya, "Mata ahlul fadli wa lam yabqa siwa muqrifin aw man 'alal asli takal." Artinya, orang-orang yang baik telah banyak mati mendahului kita, yang tinggal hanya orang-orang yang berdosa atau orang yang mendabik dada menyebut kemuliaan nenek moyangnya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, apa arti merdeka sekiranya kita tidak mampu membezakan mana yang halal dan mana yang haram? Apa artinya merdeka sekiranya kita tidak mampu bezakan mana satu arak dan mana satu cuka? Apa artinya merdeka sekiranya kita tidak berupaya membebaskan diri dari tawanan syaitan dan hawa nafsu yang jahat? Apa arti merdeka sekiranya dahi kita hanya pada hari Jumaat sahaja yang bersujud menyembah Allah? Apa artinya merdeka sekiranya kita sendiri yang menjadi penyemara api kebencian, kemarahan dan permusuhan untuk membakar dan memusnahkan bangsa sendiri? Sidang jemaat sekalian, ingatlah, kemerdekaan adalah satu nikmat Allah. Setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai hambanya adalah bersyarat, bukannya anugerah yang mutlak. Maknanya sesuatu nikmat itu boleh Allah lenyapkan dari kita dalam sekelip mata sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah tatkala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku tambahin nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur engkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Berdasarkan ayat tersebut, Allah akan melipat gandakan limpahan nikmatnya kepada kita seandainya kita menjadi hambanya yang bersyukur. Marilah sama-sama kita bersyukur. Sekiranya kita seorang pemimpin, ketua mulai saat ini, marilah kita berazam dan berusaha untuk menjadi pemimpin yang bersyukur. Dengan kuasa Allah pinjamkan kepada kita, dengan cara kita bersungguh-sungguh menyediakan kebajikan kepada rakyat, anak-anak buah. Sesungguhnya kita lebih mudah menunaikan tuntutan rakyat di dunia berbanding tuntutan mereka di padang mahsyar kelak. Sekiranya kita seorang ilmuwan, marilah kita berusaha untuk menjadikan ilmuwan yang bersyukur dengan ilmu yang Allah pinjamkan kepada kita, dengan bersungguh-sungguh menyampaikannya. Sesungguhnya lebih mudah kita menjawab segala kemusykilan yang dikemukakan di dunia berbanding sukarnya untuk kita menjawab di padang mahsyar kelak apabila kita disoal, mengapakah kita tidak menyampaikan ilmu yang ada di dada kita? Sekiranya kita seorang hartawan, marilah kita berusaha untuk menjadi hartawan yang bersyukur dengan harta yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, dengan ikhlas dan berinfak ke jalan Allah. Sesungguhnya kita lebih ringan belanja di dunia berbanding beban mengusung harta fuqara dan masakin yang terpaksa kita kembalikannya kepada mereka di padang mahsyar kelak. Sekiranya kita seorang Islam mumayyiz, berakal, berfikiran yang waras, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat hidup yang Allah pinjamkan kepada kita, dengan sentiasa berwuduk dan menunaikan solat. Sesungguhnya hidup kita lebih bahagia dan berkat, terpancar nur iman di dalam hati setiap kali kita menunaikan solat. Apa artinya hidup di bumi merdeka sekiranya kita tidak mampu melepaskan diri sendiri dari belenggu dosa kerana tidak menunaikan solat? Sekiranya di dunia ini kita mempunyai rakan kongsi, sahabat handai, marilah kita berusaha untuk menjadi rakan kongsi yang setia, sahabat yang membimbing, rakan yang bersyukur dengan nikmat persaudaraan yang Allah pinjamkan kepada kita, dengan sentiasa ingat memperingati sesama sendiri untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran.
Apakah artinya hidup di bumi merdeka sekiranya tidak tindak tanduk kita tidak bezanya dengan mereka yang tidak mengucap dua kalimah syahadah? Sekiranya kita seorang anak, taatilah ibu bapa kita, hargailah pengorbanan mereka, ambil beratlah kesusahan yang mereka sedang hadapi, peliharalah tindak tanduk kita agar tidak menggores hati kecil mereka. Apalah artinya hidup di dunia ini sekiranya kita tergolong dalam sinarai anak yang durhaka? Ingatlah Allah tidak menjanjikan kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat untuk anak yang mendurhakai ibu bapa mereka. Sidang jemaah sekalian, akhir sekali saya ingin menyeru diri sendiri dan sidang jemaah sekalian, marilah kita usaha untuk menjadikan rakyat yang bersyukur, rakyat yang berjiwa merdeka, dengan cara menjadikan kita sebagai pintu gerbang untuk dilalui segala kebaikan. Pada waktu yang sama kita tidak akan menjadi pintu gerbang untuk bermulanya segala kejahatan. Moga-moga dengan ini negeri dan negara kita akan terus aman makmur. Lebih penting daripada itu, kita akan merdeka di dunia dari dosa-dosa, merdeka di alam barzakh dari azab sengsara, merdeka di alam akhirat dari azab sengsara neraka. Na'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard fa akhadhahumullahu bidzunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Surah Ghafir ayat 21. Maksudnya, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi? Dengan itu tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu adalah orang-orang yang lebih dari mereka tentang kekuatan, tenaga dan tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Maka sekalipun demikian, Allah binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan tidaklah bagi mereka siapa pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوان المسلمين، اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama pertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين سلطان حجي عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدلي شاه. اللهم امنحه الرشاد ووفقه للسداد وأصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وذلل أقدامهم وفل حدهم ونكس أعلامهم ورد كيدهم على نحورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في مصر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل زمان وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرسل عذاب عليهم. اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.